Okey, cerita yang ketiga ni sebenarnya berlaku dekat rumah abang depan kubur kan. Semua Yes. orang tahu. Siapa-siapa yang tahu, yang kenal Abang Jo, semua tahu rumah abang memang berdepan dengan kubur. Jadi itu jadi kebiasaan lah. Memang jadi kebiasaan orang nampak kelibat-kelibat, orang nampak benda terbang. Jadi kalau abang keluar daripada rumah pun nak buang sampah misal kata, abang tak akan tengok ke arah kawasan kubur tu. Jarak Boleh dengar jarak tak? jarak rumah abang dengan kawasan kubur tu apa jauh bang? Jarak abang lebih kurang 20 langkah lah. Alamak, dekat Ke sangat tu. 20 langkah. Lebih kurang lah, lebih kurang 20 langkah ke depan kubur. Eh. Okey. Okay. Ceritanya, waktu tu malam. Okay. Malam, rumah abang, kalau siapa-siapa yang tahu, rumah abang adalah di belakang Pasaraya Maidin MITC Melaka. Okay. Okey. Yang memisahkan antara MITC Melaka Maidin dengan rumah abang adalah tanah perkuburan. Okey. Tanah perkuburan macam-macam bangsa. Ada kubur Cina, ada kubur Kristian, ada kubur Bahai, ada kubur India, rumah pembakaran mayat, ada kubur Islam. Oh, Cuma abang kena melalui semua kubur-kubur ni untuk pergi ke MITC Maidin Melaka. all in one lah tu. Hmm. All in one. Ni kita panggil kubur perkuburan antarabangsa. Okey. Ceritanya pada malam tu abang tak ingat malam hari apa. Hmm. Abang ada urusan dekat kawasan MITC. Masih lagi awal malam lah. Lebih kurang pukul 8 malam macam tu. Memang jadi kebiasaan abang. Dah jadi tak takut. Dulu takut, saya sekarang dah tak takut. Kalau abang nak ke MITC Air Keruh Melaka, abang akan selamba badaknya melalui jalan kubur tu. Ini bukan abang je, semua yang duduk dekat taman perumahan ni pun buat benda yang sama. Kita orang akan melalui jalan kubur tu dengan selambanya walaupun malam. Okey. Jadi nak jadi cerita, tiba-tiba satu hari abang ada urusan dekat MITC Melaka. Dan abang mintalah budak rumah abang temankan abang. Kita berdua lah nak pergi ke MITC Melaka lebih kurang pukul 9 malam. Pada waktu tu abang tak berani untuk jalan seorang sebab di siangnya abang nampak ada di perkuburan India dan di perkuburan Islam ada orang yang dikebumikan. Jadi bayangan pengkebumian tu masih terbayang-bayang lagi. Siangnya baru ada orang kebumi. Abang takut kalau malam abang lalu dibangun. Jadi tanah ni masih merah lagi kan. Jadi untuk mengelakkan daripada abang diganggu macam tu, abang mintalah budak rumah abang temankan. Jadi abang minta budak rumah abang temankan. Jadi bertolak daripada, walaupun rumah abang depan kubur, tapi nak ke MRT Melaka tu abang kena lalu pusing melalui kubur Cina dulu. Okay. Abang tak boleh terus cross. Sebab kalau cross nanti abang melanggar batu nisan kubur Islam. Tak boleh. Okay. Jadi abang, kalau naik motor boleh lah. Jadi abang kena patah pergi ke pintu masuk perkuburan. Okay. Jadi abang berjalan lah. Naik kereta waktu tu. Entah macam manalah. Kenapalah sebabnya problem dekat abang punya aircon. Okay. Maksud ada problem dekat aircon abang waktu tu. Jadi daripada mula naik kereta, abang buka tingkap. Nak kata takut tu tak juga sebab abang ada budak rumah abang yang temankan. Jadi abang berjalanlah daripada naik kereta perlahan-lahan sebab jalan kubur dia tak besar, dia kecil, dia boleh lalu satu lorong kereta je. Okey. Jadi abang pun jalanlah daripada pintu kubur Cina tu. Jalan naik kereta, slow-slow lah. Naik kereta sampai habis kubur Cina, dia akan jumpa kubur Kristian. Dekat kubur Kristian tu, abang berselisih dengan van jenazah orang Islam. Okay. Abang tergerak, ada orang ke bumi ke malam-malam. Selalunya memang ada jugalah orang ke bumi malam-malam. Tapi selalunya kalau nak pergi ke kubur Islam, diorang tak akan lalu jalan yang
jauh macam ni abang kena cerita. Kubur Cina, lepas tu kubur Kristian, lepas tu kubur Hindu, rumah pembakaran mayat, lepas tu kubur Bahai dan kubur Islam. Kubur Islam adalah di hujung. Kalau selalunya van jenazah akan naik di pintu hujung belah mana? Kanan. Okay. Okey. Van jenazah akan naik dekat situ, jenazah Islam, sebab kubur Islam terletak di hujung kanan. Abang pula bergerak daripada hujung kiri. Mustahil kalau van jenazah akan kita terserempak dekat hujung kiri. Sebab selepas dia hantar jenazah, dia akan turun dekat kanan. Dia naik dekat kanan, dia akan turun dekat kanan. Sebab situ je kubur Islam. Betul. Tapi kenapa abang terserempak dekat perkuburan Kristian yang jaraknya jauh? Kenapa van jenazah tu guna jalan jauh untuk keluar daripada tanah perkuburan? Waktu tu budak rumah abang tanya dengan abang, bang itu van jenazah pula dia lalu sini bang. Abang pun macam, kan kenapa dia lalu sini? Jauh jalan ni. Nak kena keluar daripada tanah perkuburan, merentas banyak kubur. Kenapa dia tak lalu jalan pintu tempat dia masuk? Tempat dia keluar memang dekat dengan jalan perkuburan Islam yang di belah kanan tu. Jadi abang diam je lah. Abang cakap, okey tak apalah, mungkinlah dia nak ambil angin kot, angin-angin kubur. Tapi abang tengok van jenazah tu memang van lah. Memang van. Tak tahulah kalau van jenazah tu hantu, abang pun tak tahulah. Tapi terserempak dengan van jenazah tu. Jadi perjalanan diteruskan daripada kubur Kristian, abang pergi ke kubur Hindu. Lepas kubur Hindu, abang ke rumah pembakaran mayat. Selepas rumah pembakaran mayat, betul-betul dekat kubur Bahai, abang terserempak dengan kereta kancil lama tak ada lampu. Okey. Yang ni abang terfikir, abang kenapa dinampakkan ini? Abang terserempak dengan kereta kancil yang tak naik lampu. Waktu tu bila dua kereta yang berselisih, salah satu kereta kena mengalah. Jadi disebabkan abang ni adalah kereta yang di kawasan yang perlu mengalah, jadi abang ke tepi. Abang bagi laluan kepada kereta tu untuk jalan. Kereta tu bapak slow. Macam kereta tu berjalan ditolak, bukan dipandu, ditolak. Slow macam motor. Waktu tu tingkap abang terbuka sebabnya abang ada masalah aircon. Yes. Okey. Bila kereta tu melintas sebelah abang, tahu tak apa yang abang nampak? Tak logik, tapi itu yang abang nampak. Budak rumah abang pun nampak benda yang sama. Kita orang nampak seorang pakcik. Seram cerita ni seram. Kita orang nampak seorang pakcik yang mukanya didongakkan ke atas, dia tak pandang depan, dia pegang steering, mukanya didongakkan ke atas dan mukanya diikat macam jenazah. Ui, apa benda ni bang? Waktu tu abang pandang. Lepas tu abang tengok budak rumah abang. Nampak tak? Abang tanya. Nampak. Diam. Dan yang pelik lagi, kalau kereta melintas mesti bunyi kereta. Ini tak ada bunyi. Senyap. Apa yang abang nampak? Orang yang baru ke bumi tadi ke? Dia bangun naik kereta ke? Abang pun macam, tapi kenapa dia ikat dia macam ni dah diikat sampai atas kan kalau orang meninggal kan? Yes. Tapi dia mendongak ke atas tau. Dia mendongak ke atas sambil dia bawa kereta kancil lama. Yang macam dah buruk sangat kancil. Dan tak ada bunyi. Dia macam melintas angin. Jadi lepas habis tu abang pun terus masuk jalan balik, abang terus jalan. Sampai dekat kawasan perkuburan Islam tu, abang tengok kubur tak adalah jadi apa-apa. Kubur Islam kan kawasan perkuburan kan, walaupun kawasan perkuburan dia orang pasang lampu, ada lampu spotlight, ada lampu apa. Jadi abang tengok tak ada apa-apa pun. Lepas tu sampai ke rumah abang teringat-ingat benda yang sama. Teringat benda yang sama. Abang teringat benda yang tu. Apa yang abang nampak? Orang yang meninggal tadi ke? Apa benda tu abang pun tak tahu. Adakah orang tu nak dengki abang ke, nak prank abang ke?
Ke bunyi enjin kereta tu terlalu slow sampai abang tak dengar bunyi enjin dia? Tapi kenapa dia terdongak ke atas kalau dia orang? Betul? Jadi abang yakin tu bukan orang. Itu sesuatu lah. Tapi keadaannya dengan mukanya bergerikat seperti jenazah. Cukuplah, nasib baik abang waktu tu bawa kawan. Dan Kalau abang kawan-kawan nampak seorang-seorang, jugalah. budak rumah abang, budak lagi lah, baru umur 20-an. Dia pun nampak jugalah. Nampak bang, nampak bang. Jalan bang. Entahlah, orang tu pun, pakcik tu pun, mungkin dia ada hobi ngikat-ngikat muka macam jenazah pun. Mana ada orang hobi macam tu banyak kan. Jadi benda tu berlalu sampailah abang balik rumah. Balik rumah abang tak lalu jalan kubur tu. So abang ambil masa lama jugalah untuk tak lalu jalan kubur bila waktu malam. Bila waktu siang abang lalu. Bila waktu malam abang tak berani nak lalu. Abang takut abang terserempak dengan benda yang sama. Dan benda ni berlaku masa bila bang? Pada tahun bila? Benda ni berlaku hujung tahun lepas rasanya. Awal pula dah. Tak lama. Baru lagi. Kan, baru tak lagi. lama. Baru lagi. Hujung tahun lepas lagi. Lebih kurang lah. Dan bila esok paginya abang cerita dengan kawan-kawan yang satu taman, yang duduk dekat taman ni kan, yang menggunakan jalan kubur tu, semua jadi macam gila, bahaya lah. Dan sekarang abang masih dah boleh lalu ke tak dekat jalan kubur ataupun masih tak? Oh tak, itu bertahan selama 2-3 minggu je. Lepas tu dah boleh lalu lah. Dah okey lah. Tapi dah tak berani buka tingkap lah. Kalau ada aircon rosak ke, tutup tingkap juga. Tak boleh buka tingkap. Itu tanda-tanda keselamatan lah. Tapi seram bang tengah dongak ke atas kan, bawa kereta macam tu. Abang cuba bayangkan dia tengah dongak ke atas ni, masa abang tengah berselisih dengan dia pandang ke tepi pula. Mujur dia tak pandai. Mujur dia tak pandai. Tapi cerita ni seram Mengemang-gemang bulu roma saya tadi. Kan? Abang sendiri seram. Abang bila ingat. Dia pakcik tu dah tua tau. Muka dia kempung sangat. Dia tenganga. Dia bukan tenganga. Mulut terbuka sikit dengan kain diikat dekat atas. La ilaha illallah, apa benda lah yang aku nampak ni. Ini seram. Okey bang. Terima kasih sangat-sangat sebab jemput abang. Itulah kan, nak dapat abang ni pun bukannya senang. Susah nak dapatkan dia ni. Selalu busy man katanya kan. Biasalah bila kita dah berurusan dengan kerja, nak cari masa lapang tu memang agak susah sikit. Betul lah tu. Bang, saya sebenarnya bukannya apa. Tiba-tiba lah tadi masa abang bercerita kan, ada sebab saya tanya kenapa berapa jauh rumah abang ni dengan tapak perkuburan tu. Saya ada sebab saya tanya sebenarnya. Sebab sekarang ni pun abang menggunakan handphone untuk live ni kan. Betul. Jadi macam terfikir juga tadi kan, masa abang tengah bercerita macam terfikir juga kita orang macam nak tengok lah sebenarnya. Kalau abang boleh angkat handphone tu pergi pusing berapa jauh kawasan kubur kat depan rumah abang ni. Kalau abang tak keberatan lah. Macam mana nak cakap macam boleh tukar. Boleh, saya nak tukar sekejap. Boleh kita tukar sekejap gitu di punya skrin. Jadi di sebelah langsir tu adalah kawasan perkuburannya. Okey, sekejap lagi. Bismillah bang. Jangan kau nampak apa-apa di sebalik tingkap tu kan. Masalah nanti kan. Okey. Abang pun takut juga ni. Okey. Sekejap sekejap. Abang cari point sekejap. Abang okey. Tutup langsir dulu. Okey, sekejap Okey. Okey. Nampak tak? Sebab ni okey. Nampak tak? Nampak. Okey. 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 Nampak tak jalan tu? Okey. Tu jalan dia terus naik atas tu dia ke kubur tu. Oh. Dia kuburnya belah sana. I see. Dekat depan yang tu. abang ni adalah kedudukan abang di kubur kubur Bahai. Kubur Rumah Bahai. abang ni ada. Jadi dia tu nampak tak kawasan yang berlampu, ada lampu tu kan? Yang dekat hujung tu kubur Islam tu. Okey, faham. Jadi daripada sini gelap tak nampak lah kan malam. Jadi daripada sini kita boleh nampak kubur Islam lah.
Jadi abang daripada sebab itu abang jarang buka tingkap, abang takut kan nampak batu nisan ke apa ke kan. Ah, jadi sini nampaklah kubur. Jadi ni daripada tingkap rumah abang bolehlah nampak kubur Islam. Tapi betul-betul rumah abang ni adalah berdepan dengan kubur Bahai. Tapi yang lampu tu nampak macam lampu yang kelam-kelam tu kan. Tu kubur Islam tu. Okay, alright. So basically now kita boleh tahulah dekat mana kedudukan kubur kan. Betapa dekatnya kubur tu dekat rumah abang kan. Ya Allah. Macam mana bang tak seram ke bang duduk dekat area situ kan? Sekejap abang duduk balik. Duduk balik. nak kata tak seram tu seram lah. Sebab dan seram tu seram lah, tapi nak buat macam mana kan, dah memang rumahnya macam ni. Yelah kan. Jadi abang okeykan aja lah. Jadi kalau buka tingkap malam-malam tu memang akan nampak kawasan kubur lah. Kubur Islam tu memang nampak, kubur Bahai nampak, kubur rumah kubur Hindu nampak. Cuma kubur Kristian dengan kubur Cina tu dia ke kanan. Ke kanan jadi lagi. Jauh sikit daripada tu. Tapi yang paling nampak dekat kubur Islam lah. So kalau nampak ada orang ke bumi ke apa, boleh nampak lah orang ke bumi kan daripada rumah abang. Ramai penonton-penonton dia kata kan, cuba abang sekarang pelan-pelan turun ke bawah pula, lepas tu suruh abang jalan pergi ke kubur pula. Itu siang boleh lah. Siang boleh lah. Pergi depan rumah pun abang pernah cerita kan yang pergi depan rumah pun ada orang gelak depan rumah. Ada dekat pokok mangga ada orang gelak, jadi abang pun tak berani lah. Ya kan, cerita pasal pokok mangga belakang rumah saya ni pun pokok mangga juga sebenarnya. Kan? Risau juga. Macam tu lah. Jadi rumah abang memang dekat dengan kawasan perkuburan Islam dengan kawasan perkuburan Bahai. Right. Rumah pembakaran mayat. Okey bang, terima kasih sangat-sangat bang di atas sama-sama masa sebab yang diluangkan bersama semua penonton. Kita ada lebih kurang dalam 500 orang yang sedang menonton di saluran YouTube dan kita ada lebih kurang dalam 60 orang yang sedang menonton di saluran TikTok. Jadi abang, sebelum kita tamatkan kita punya session pada malam ini, Abang Jo ada apa-apa pesanan tak? Ataupun apa-apa ucapan yang Abang Jo nak berikan kepada semua followers Abang Jo yang saya pasti yang diorang berada dekat dalam channel Markas Puaka malam ni untuk menonton orang kata live eksklusif bersama Markas Puaka. Silakan bang. Abang nak ucapkan terima kasih sangat-sangat atas doa dengan sokongan daripada semua yang menonton. Walaupun semua tahu abang memang banyak kekurangan waktu bercerita, kadang-kadang lupa tempat, lupa nama, kadang-kadang tergamam sekejap, tergeliat lidah, tapi semua yang menonton faham tentang kekurangan-kekurangan abang dan abang ucapkan terima kasih sangat-sangat. Tetap doa dan sokong abang, dan abang akan, pada yang menghantarkan cerita, abang ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab hantarkan cerita. Mana yang cerita tu belum diceritakan lagi, insya-Allah abang akan lebih berusaha lah untuk percepatkan cerita-cerita itu disampaikan. Okey. Dan salam Ramadan pada semua yang menonton. Alhamdulillah. Okey bang. So insyaAllah tengoklah nanti kalau ada masa keluar ke lapangan lagi, kalau saya turun ke Melaka, nanti mungkin kita boleh buat live session dekat sana pula. Nantilah kita set lah tengok macam mana lepas raya ke apa. Abang okey je. Tapi kalau nak buat, abang pernah apa kata Apis, abang pun berani jugalah kalau ada orang teman nak tak kita buat live kat kubur yang kawasan kubur. Tapi jangan risau, dia ada spotlight, tapi dia tetap juga seram lah. Of seram course tu lah. ada lah. Jadi berani dengan tak berani je lah. Tapi kalau tempat-tempat tertentunya abang tahulah tempat-tempat yang cantik. Kalau nak berlatar belakangkan kubur Kristian ada tempatnya, ada nak berlatar belakangkan kubur Islam pun ada tempatnya. Nak berlatar belakangkan kubur Cina, kubur rumah pembakaran mayat pun ada tempatnya. Adalah ruangnya. Abang pun tengok juga. Menarik jugalah. Kalau macam tapi tu nanti kita kena plan elok-elok ni bang, sebab saya ni pun nak kena fikir 5-6 kali juga kan nak live kat kubur. Tapi yang jadi bahayanya Apis bukan sebab kita. Yang jadi bahayanya adalah takut benda tu mengacau orang keliling kita. Betul. Anak-anak kita yang kecil lagi, itu yang susah. Itulah kita dia. memang berat boleh. Kita okey je. Itulah, tapi macam saya pun anak 4 orang kan.
Jadi risaukan pada yang tu lah kan. Kau itu lepas yang dah settle live dengan Baju, saya pun balik KL lah. Ingatkan tak ada benda kan. Kau ada ingat. pula kat rumah kan. Satu hal pula kan. Tapi tak apa kan, satu kita boleh apa orang kata consider idea daripada abang ni. Tapi kalau kata jadi nanti kita plan cantik kan. Nanti saya bawa lah segala benda yang saya nak kena bawa ni, saya bawa lah kan. Air Yasin semua kita bawa. Kita bawa belaka semua Kena bawa seorang ustaz juga, kena bawa seorang ustaz juga. Takut apa-apa hal nanti. Kan? Betul juga tu. Okey bang, insya-Allah kita akan bercakap lagi di masa yang akan datang. Okey, terima kasih sebab sudi jemput abang untuk sesi kali ni. Alhamdulillah. Terima kasih bang sebab sudi untuk luangkan masa. Okey bang. Okey. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi.